Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan semua pegawai kanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB sangat mustahak untuk memiliki integriti yang tinggi, akhlak yang luhur, jujur, adil dan amanah, dan bukannya hanya bermegah dengan imej luaran semata-mata jika kepimpinan dan penguasaan masih lemah dan keterampilan sahaja yang hebat. Sedang sebaliknya, tersembunyi perangai-perangai yang menjengkelkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengingatkan demikian dalam titah semasa berkenan berangkat merasmikan bangunan baharu Pusat Pendidikan Sekuriti PPS, Cawangan Sekuriti Pertahanan, Jabatan Menteri Pertahanan dan Jabatan Arah Perancangan Strategik pagi tadi. Dalam titah, Baginda menekankan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei adalah tonggak pertahanan yang memainkan peranan sangat penting dalam memelihara keamanan, kesejahteraan dan keselamatan negara. Kerana itu, tegas Baginda, pengurusan yang cekap dan berkesan adalah diperlukan di semua peringkat kepimpinan. Baginda menekankan dengan peruntukan kewangan bagi tahun kewangan 2022-2023 adalah diharapkan supaya semua perancangan yang tersenarai dalam Kertas Putih Pertahanan 2021 Force 2035 dan Force Structure Review FSR akan dapat benar-benar direalisasikan mengikut keutamaan dan keperluan. Dengan adanya peruntukan kewangan yang tinggi bagi sesebuah organisasi pertahanan itu akan menampakkannya bertambah hebat. Tetapi ini sahaja belum cukup, melainkan masih saja bergantung kepada nilai kepimpinan dan kemampuan para pemimpin juga. Oleh itu, semua pegawai kanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei tidak boleh bermegah hanya dengan imej luaran semata-mata jika kepimpinan dan penguasaan masih lemah. Begitu juga tidak memadai jika keterampilan sahaja yang hebat, sedang sebaliknya tersembunyi perangai-perangai yang menjengkelkan. Ini tidak boleh berlaku kepada pegawai-pegawai kanan itu, tetapi sangat mustahak untuk mereka memiliki integriti yang tinggi, akhlak yang luhur, jujur, adil dan amanah selaku sumber ikutan dan contoh kepada pegawai-pegawai bawahan dalam perkhidmatan Angkatan Tentera. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga membangkitkan mengenai visi dan hala tuju Kementerian Pertahanan. Maka untuk itu, beta tersuntik untuk mengemukakan beberapa persoalan kepada pucuk pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, bagi mereka itu menjawab apa-apa yang akan beta tanyakan di sini nanti dengan jawapan-jawapan biar ringkas sahaja, dan ada pun untuk jawapan selengkapnya bolehlah menyusul secara bertulis kemudian. Pertama, kepada Menteri Pertahanan kedua, boleh Pihin jelaskan apakah yang sudah dicapai dalam memenuhi visi dan hala tuju Kementerian Pertahanan sejak Pihin memegang jawatan Menteri Pertahanan kedua. Juga dikehendaki penjelasan tentang kekerapan perjumpaan ahli-ahli jawatan kuasa eksekutif pertahanan JEP dibuat dan apakah
skop yang dibincangkan serta bagaimana hasil mesyuarat disalurkan ke peringkat bawahan di Kementerian Pertahanan. Usaha meningkatkan keupayaan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB antara perkara yang juga disentuh oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kedua, kepada Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Beta ingin tahu apakah perancangan jangka masa pendek, sederhana dan panjang yang sudah difikirkan untuk meningkatkan keupayaan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dari aspek sumber tenaga manusia dan aset pertahanan. Dengan keadaan keupayaan unit-unit Angkatan Tentera yang ada sekarang, bagaimanakah tugas-tugas rondaan di darat, maritim dan udara dilaksanakan? Dan apakah yang sudah dirancang untuk mengisi jurang keupayaan capability gap dalam menjaga keselamatan negara? Serta apakah bentuk posture pertahanan, defense posture, dengan keadaan keupayaan yang ada sekarang? Ada kedengaran atau diketahui anggota tentera terlibat dalam kes-kes jenayah dan kesalahan disiplin dalam perkhemahan dan di luar perkhemahan. Apakah yang sudah dibuat atau difikirkan bagi menangani isu ini? Perkara yang juga dibangkitkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah perancangan Kementerian Pertahanan dan ABDB. Ketiga, kepada pemangku setiausaha tetap Kementerian Pertahanan dengan peruntukan kewangan 2022-2023 yang telah diluluskan, apakah perancangan Kementerian Pertahanan dan ABDB yang dapat dilaksanakan bagi menampung projek-projek mengikut keutamaan perolehan ABDB dan peruntukan kewangan pula dapat dioptimalkan penggunaannya. Keempat, kepada Timbalan Setiausaha Tetap Kewangan dan Pentadbiran, beta ingin tahu sejauh manakah proses perkembangan kerjaya bagi pegawai-pegawai kanan awam Kementerian Pertahanan seperti pengisian jawatan secara tetap, kenaikan pangkat dan kebajikan. Kertas Putih Pertahanan 2021 juga antara perkara yang mendapat perhatian Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kelima, kepada Timbalan Setiausaha Tetap Pembangunan dan Pemeliharaan, cuba terangkan bagaimanakah diselaraskan pengurusan projek-projek pembangunan dan kerja pembaikan pemeliharaan infrastruktur dan prasarana dengan keperluan Kementerian Pertahanan dan ABDB dan kesejahteraan anggota tentera. Keenam, kepada Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Strategi, Kertas Putih Pertahanan 2021 edisi ke-04 telah pun dilancarkan pada 31 Mei 2021. Beta ingin tahu apakah perkara yang sudah ditunduki bagi memastikan kertas putih ini berjalan sesuai dengan perancangan. Titah Baginda turut mengemukakan persoalan
mengenai perancangan untuk meningkatkan lagi keupayaan tentera darat di Raja Brunei dan tentera laut di Raja Brunei. Ketujuh, kepada pemerintah tentera darat di Raja Brunei. Setelah 2 bulan memegang pucuk pimpinan tentera darat di Raja Brunei, TDDB, apakah penilaian terhadap keupayaan, kekuatan dan kelemahan TDDB setakat ini, dan apa pula langkah yang sudah difikirkan untuk meningkatkan lagi status keupayaan TDDB. Seterusnya, beta juga ingin tahu apakah perancangan jangka masa pendek, sederhana dan panjang yang telah difikirkan untuk meningkatkan lagi keupayaan TDDB dari aspek sumber tenaga manusia dan aset utama. Ke-8, kepada pemerintah tentera laut di Raja Brunei. Melihat kepada pembangunan di sekitar pangkalan seperti pembinaan jambatan Temburong dan perindustrian Pulau Muara Besar serta aktiviti komersial yang semakin meningkat di kawasan perairan Teluk Brunei dan terminal kontainer Muara. Apakah perancangan tentera laut di Raja Brunei TLDB bagi pembinaan pangkalan baru selain pangkalan Muara yang ada sekarang? Di samping perkara di atas, apakah pula perancangan jangka masa pendek, sederhana dan panjang yang sudah difikirkan untuk meningkatkan lagi keupayaan TLDB dari aspek sumber tenaga manusia dan aset utama? Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya ingin mengetahui perancangan untuk meningkatkan keupayaan tentera udara di Raja Brunei dan kemampuan ABDB membentuk perancangan gerakan. Ke-9, kepada pemerintah tentera udara di Raja Brunei. Telah diketahui keupayaan tentera udara di Raja Brunei TUDB setakat ini belum mencapai tahap optimum. Jadi dengan situasi ini, bagaimanakah TUDB dapat mempertahankan ruang udara dan bagaimana juga TUDB dapat menyokong rancangan gerakan Markas Angkatan Bersenjata jika diperlukan? Bersabit dengan masalah di atas juga, beta ingin tahu apakah perancangan yang jangka masa pendek, sederhana dan panjang yang sudah difikirkan untuk meningkatkan keupayaan TUDB dari aspek sumber tenaga manusia dan aset utama. Ke-10, kepada pemerintah angkatan bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Beta ingin mengetahui adakah ABDB mampu untuk membuat rapid deployment dengan keadaan keupayaan ABDB yang ada sekarang, dan bagaimanakah ABDB membentuk perancangan gerakan jika diperlukan. Cyber Defence Unit CDU dalam ABDB telah pun ditubuhkan pada tahun 2021. Beta ingin tahu sejauh manakah perkembangan CDU setakat ini dalam menyediakan tenaga manusia dan infrastruktur, serta apakah peranan CDU dalam persiapan eksersis perisai kebangsaan EPK pada tahun ini. Joint Doctrine and Warfare Center JDWC telah pun ditubuhkan pada tahun 2013. Beta ingin tahu sepanjang tempoh tersebut
sejauh manakah keberkesanan doktrin berkenaan dalam membantu gerakan bersama. Demikianlah beberapa persoalan daripada beta untuk dijawab oleh 10 individu yang berkenaan. Beta memberi peluang bagi tiap-tiap yang berkenaan itu untuk menjawabnya. Perasmian bangunan baharu Pusat Pendidikan Sekuriti PPS, Cawangan Sekuriti Pertahanan, Jabatan Menteri Pertahanan dan Jabatan Arah Perancangan Strategik berlangsung di Bolkiah Garrison. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat merasmikan bangunan baharu pusat tersebut. Mengiringi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di bangunan Kementerian Pertahanan dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof Menteri Pertahanan Kedua dan Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hasan Pemerintah ABDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja dan memeriksa perbarisan kawalan kehormatan terdiri daripada 6 pegawai dan 105 anggota lain-lain peringkat dari Batalion Kedua Tentera Darat Diraja Brunei diketuai oleh Major Pengiran Abdul Hadi bin Pengiran Idris Regimen Pengawal Diraja. Baginda kemudian dijunjung bagi merasmikan bangunan baharu PPS. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei, Pemangku Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beta dengan ini merasmikan bangunan Pusat Pendidikan Sekuriti Cawangan Sekuriti Pertahanan Jabatan Menteri Pertahanan di Jabatan Arah Rancangan Strategik. Sallallahu alaihi wasallam. Doa selamat dibacakan oleh Pemangku Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan berangkat menyaksikan pameran-pameran sekuriti dan melawat perpustakaan dan bilik-bilik kuliah PPS. Juga dilawati pejabat pentadbiran dan pejabat pelatih PPS. Antara kemudahan yang terdapat di bangunan PPS, surau dan bilik mesyuarat.
Sebelum berangkat meninggalkan majlis, Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung menandatangani lembaran kenangan dan menerima pesambah daripada Jabatan Menteri Pertahanan dan Jabatan Arah Perancangan Strategik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Tuanan Terutama Carlos Garcia Dominguez ketiga, Setiausaha Kewangan Republik Filipina yang mengadakan lawatan ke negara ini selama 3 hari. Menyertai bersama Tuanan Terutama di majlis menghadap tersebut adalah Puanan Terutama Marian Jocelyn R. Tirol Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis menghadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang mengenai inisiatif-inisiatif bersama dan perkembangan dalam kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Soleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap 3 orang ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri juga berkenan menerima menghadap Isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam dan Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam ke Thailand. Majlis menghadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Karen Roberta McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Marian Jocelyn R. Tirol Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina. Baginda kemudian berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Sang Davan Wongse, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Rakyat Laos. Seterusnya Baginda berkenan menerima menghadap Datin Roslina binti Ismail, Isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Dayang Hajah Hamidah binti Haris, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam ke Thailand. 133 dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 25 Mei yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 79.4%. Manakala 831 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 42.1%. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Pertahanan kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Yang Berhormat Pihin Datu Lal Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 70%. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 222 kes baharu telah dilaporkan, yang mana kesemuanya adalah hasil daripada ujian ART. Sebanyak 333 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu dan kesemuanya telah disahkan negatif COVID-19. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 147,493 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit
rawatan intensif ICU dan tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 267 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 145.694 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1.576 kes, iaitu 6 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1.570 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Dalam masa 24 jam yang lalu, 1 kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Berikutan dengan situasi jangkitan COVID-19 yang pada masa ini dalam keadaan yang terkawal dan mengambil kira akan peratus vaksinasi di negara Darussalam di tahap yang memuaskan, Kementerian Kesehatan ingin memaklumkan mengenai penutupan pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong bermula pada Isnin 29 Syawal 1443 bersamaan dengan 30 Mei 2022. Dengan penutupan pusat vaksinasi tersebut, yaitu bermula pada hari Rabu 1 Zulkaidah 1443 bersamaan dengan 1 Jun 2022, orang ramai yang tinggal di daerah Tutong dan berhajat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 boleh mendapatkannya di pusat-pusat kesihatan kerajaan di daerah Tutong atau di unit vaksinasi pejabat kesihatan daerah Tutong. Mereka adalah dinasihatkan untuk membuat tempahan terlebih dahulu bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Tema persidangan Kaunseling Kebangsaan 2022, vaksin ketuhanan mendepani ketidaktentuan, dapat dianggap sebagai penting dalam memberi pengetahuan bahawa setiap cabaran yang dihadapi pasti ada solusinya serta pendekatan menurut Islam. Pemakaian vaksin ketuhanan jelas akan memberi impak yang besar kepada kehidupan seharian kita. Yang berhormat Pihin Datu Sri Maharaja, Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, berucap demikian pada persidangan Kaunseling Kebangsaan 2022 yang diadakan di College University Perguruan Agama Sri Begawan, Kupu SB. Yang berhormat juga menekankan betapa pentingnya persidangan ini sebagai wadah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kewujudan kaunselor dan pentingnya perkhidmatan kaunseling profesional dalam komuniti. Dapat dinafikan pembangunan pesat negara dan revolusi industri akan terus memberi cabaran kepada masyarakat dari berbagai sudut seperti kesihatan mental, psikologi, pembinaan syakhsiah dan pendidikan moral. Oleh itu, intervensi secara luaran, yakni fizikal, sahaja tidaklah mencukupi. Malah mesti ditambah dengan intervensi spiritual rohaniah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam mengharungi cabaran pendidikan abad ke-21, para guru perlu dilengkapi dengan kemahiran-kemahiran tertentu termasuk bimbingan dan kaunseling. Perasmian persidangan Kaunseling Kebangsaan 2022 disempurnakan oleh Mufti Kerajaan yang juga menyampaikan sijil perakuan dan anugerah Persatuan Kaunseling Brunei Darussalam Perkab. Persidangan dianjurkan bersama Fakulti Pendidikan Kupu SB dengan Perkab. Sementara itu, pembentangan kertas perdana bertajuk Vaksin Ketuhanan Mendepani Ketidaktentuan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja, Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan menjelaskan vaksin ketuhanan adalah berupa zikir, doa dan ayat-ayat Al-Quran yang penuh diyakini mampu untuk mendepani ketidaktentuan. Ketidaktentuan yang dimaksudkan itu menurut Yang Berhormat ialah perkara-perkara yang ada hubungan dengan kejiwaan seperti jiwa gelisah, hati tidak tenteram, rungsing, takut, ragu, gelabah, tidak yakin, putus harapan dan lain-lain yang bukan senang untuk diubati. Betapa hebatnya vaksin ketuhanan yang namanya zikrullah itu.
ia mampu untuk mengusai dan merawat penyakit dalaman ketidaktentuan, malah penyakit luaran juga. Persidangan Kaunseling Kebangsaan 2022 diteruskan petang tadi dengan ucap tama dari Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Dr. Haji Adnan bin Haji Basar antaranya menasihatkan para kaunselor untuk menggunakan pendekatan berunsurkan Islam selain konsep kaunseling perlulah berasaskan kepada akidah. Pembentangan selari diteruskan dengan bengkel bertajuk Kaunseling Berasaskan SOP Agama dan Vaksin. Pameran Projek Universiti Teknologi Brunei UTB 2022, Anjuran Sekolah Perdagangan UTB SB mempamerkan 278 projek mahasiswa tahun akhir dengan tema Transformasi melalui Eksperimen Projek. Hadir Profesor Dr. Dayang Hajar Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Pameran juga melibatkan reka bentuk oleh mahasiswa dari Fakulti Kejuruteraan, Sekolah Terapan Sains dan Matematik dan Sekolah Reka Bentuk. Acara sehari ini juga menawarkan peluang bagi agensi awam dan swasta untuk mengenal pasti potensi peluang pekerjaan. Projek yang menerima undian terbanyak akan menerima anugerah pilihan ramai. Sebuah kenderaan ditahan semasa operasi bersepadu yang dijalankan oleh Penguatkuasaan Bahagian Kawalan Makanan Halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja kerana disyaki membawa barang tegahan. Penahanan itu dibuat di kawasan letak kereta salah sebuah pasaraya di Kampung Mentiri. Semasa pemeriksaan 200 kg daging mentah, 10 kg hati buyah dan 59 kg tongking ayam tanpa permit import halal telah dijumpai dalam kenderaan berkenaan. Kesemua barang tegahan tersebut dirampas dan kes diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. 4 lelaki warga negara asing ditahan semasa operasi tumpas yang menyasarkan kilang membuat perabot di Mukim Sengkurung. Mereka dibawa ke bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atas beberapa kesalahan di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Kesalahan-kesalahan tersebut termasuk bekerja dengan majikan lain, bekerja tidak mengikut apa yang tercatat dalam pas kerja dan pekerja lari dari majikan. Bagi kesalahan melanggar syarat-syarat pas imigresen, boleh didenda kompaun RM600. Tindakan seterusnya, pas kerja dibatalkan dan diusir dari negara ini. Nama-nama mereka boleh disenarai hitamkan untuk tidak dibenarkan lagi bekerja di negara Brunei Darussalam. Manakala majikan yang mengambil pesalah imigresen boleh dikenakan denda RM3,000 bagi setiap seorang pesalah imigresen.